cek suara ni. Cek suara dah. Pakak dalam pakak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kita mana? Wa ammad dam wal qayhu. Situ kan. Insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Syekh Ibnun Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya wa ammad damu wal qayhu fa in kana min ajnabiyyin ufiya an yasirih. Katanya adapun darah wal qayh dan nanoh fa in kana min ajnabiyyin, maka jika adalah darah dan nanoh itu daripada ajnabi, daripada perkara yang, ataupun daripada benda yang asing, bukan daripada seseorang, bukan daripada dia, bukan daripada benda lain. Sama ada benda lain itu adalah anak Adam ataupun benda lain itu adalah binatang. Contoh, darah orang lain kena ke dia ataupun darah binatang kena kepada dia, maka katanya ufiya an yasirih, dimaafkan sedikitnya. Kalau sedikit dimaafkan. Jadi mafhumnya, kalau banyak tidak dimaafkan. Jadi kita sekarang ni dalam perbincangan berkenaan dengan najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan. Antara syarat sah sembahyang adalah mesti kena suci daripada najis. Tapi najis yang mesti kena suci saat itu adalah najis yang tidak dimaafkan. Berbeza dengan najis yang dimaafkan. Ketika najis yang tidak dimaafkan mesti kena suci pada pakaian, pada tempat sembahyang, pada badan orang sembahyang, maka kita kena tahu manakah najis yang dimaafkan dan manakah najis yang tidak dimaafkan. Antara najis yang dimaafkan adalah darah dan nanah yang sedikit, yang mana ia datang daripada perkara yang asing, bukan daripada seseorang, bukan daripada diri dia. Jadi darah orang lain kena pada tubuh dia. Kalau sikit dimaafkan. Ukuran sikit lagu mana ukuran sikit? Ukuran sedikit. Sebenarnya ulama dalam mazhab Imam Syafi'i berbeza pandangan dalam meletakkan ukuran yang sedikit. Sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahawasanya sedikit di sini adalah pada uruf. Kalau ramai kata sedikit, maka sikit. Maksud dia, kalau sekiranya pada uruf ni orang biasa lah gitu, kena gitu biasa lah. Dah nak elok dah, kena gitu. Orang pun tak ambil kira mana kalau kena qada tu. Okey, itu dinamakan sebagai sedikit. Baik.
Jadi kalau banyak, tidak dimaafkan. Kalau uruf kata banyak, tidak dimaafkan. Kalau uruf kata sedikit, maka dimaafkan. Baik, syok sedikit ke banyak, sedikit ke banyak, apakah sedikit ya? Mudah. Baik. Wa in kana minal musalli, dan jika adalah ia, kembali kepada darah dan nanah tu, minal musalli, daripada orang yang sembahyang. Hak tadi kan daripada ajnabi, hak ni daripada orang sembahyang. Dia tak semesti orang sembahyang, sebab dia orang tawaf pun masuk juga. Cuma dia sebut al-musalli di sini kerana kita sekarang ni dalam perbincangan berkenaan dengan syarat sembahyang. Kita dalam perbincangan berkenaan dengan syarat sah sembahyang. Jadi, dan jika adalah darah dan nanah itu daripada musalli, daripada orang yang sembahyang sendiri. Maksudnya darah dia sendiri, bukan darah orang lain. Bukan darah binatang, bukan darah orang lain. Darah dia sendiri. Maka jawabnya, ufiyah. Dimaafkan an qalilihi, sedikitnya. Jadi qalil makna sedikit, yasir makna sedikit. Kalau sedikit dimaafkan. Hak sedikit dimaafkan ni berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Hak ni berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Katanya wa kathirihi, dan banyaknya. Hak ni berlaku khilaf. Kalau daripada dia sendiri bukan. Silap. Kejap. Kalau dia daripada dia sendiri, dimaafkan kalau sedikit. Dan dimaafkan kalau sekiranya banyak. Tapi hak yang Allahu Rabbi, ana dah ingat. Sekejap, nak tengok sekejap. Okey. Mula-mula. Ana silap tadi. Wa in kana minal musalli, dan jika adalah darah dan nanah tersebut daripada musalli. Maksud daripada musalli, daripada diri dia lah. Maka ufiya an qalilihi wa kathirihi. Dimaafkan sedikit dan banyak. Jadi kalau darah yang keluar daripada tubuh kita sendiri, maka dimaafkan sikit pun dimaafkan, banyak pun dimaafkan. Itu betul, baru betul. Tadi ana silap sikit. Ana kata kalau qalilihi waktu sepakat, kathirihi waktu berlaku khilaf. Dah lah kalau kita nak bincang berkenaan dengan kathir, memang sebenarnya ada khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi kita tak mau sebutlah masalah tu. Jadi kalau daripada orang hak yang sembahyang sendiri, dimaafkan benda hak yang sedikit dan dimaafkan benda hak yang banyak. Maksudnya kalau sikit dimaafkan, begitu juga banyak dimaafkan. Tapi dia ada syarat dia lah. Syarat dia. Syarat dia bukan perbuatan dia. Bukan perbuatan dia. Dan benda tu tidak bercampur dengan benda yang asing. Okey, dua syarat. Syarat yang ketiga adalah dia tidak melepasi tempat dia. Kalau dia pergi kepada tempat yang lain, melepasi tempat dia, maka benda hak yang maksudnya melepasi tempat ni, kalau dia keluar duduk sini, ataupun memang tak dapat tidak dah, ia akan mengalir sikit, ia kena hak yang lebih, hak tu tak ada masalah lah. Maksudnya jangan pergi kena kepada tempat-tempat hak yang lain. Jadi pendek kata kalau hak yang keluar daripada diri sendiri dimaafkan kalau sikit dan banyak. Tapi jangan dengan perbuatan kita lah. Kalau dengan perbuatan kita hak tu tidak dimaafkan kalau sekiranya banyak, tapi dimaafkan sikit. Sawa'un kharaja min bathratin 'asaraha aw min dummalin aw min qarhin aw faslin aw hijamatin aw ghairiha. Sama sahaja keluar ia daripada bathrah. Bathrah ni maksudnya daripada jerawat. 'Asaraha hak yang dia pecek. Dia pecek jerawat tersebut sampai ke tubik.
au min dummal, ataupun daripada bisu, au min qarhin, ataupun daripada luka, au fasdin, ataupun daripada mengeluarkan darah melalui urat. Fasdin ni berpetik, mengeluarkan darah melalui urat. Au hijamatin, ataupun berbekam, au ghairiha, ataupun selain daripadanya, tak kira lah keluar daripada mana pun. Cuma dia buat mari sawaun kharaja min bathratin asaraha, keluar daripada bathrah hak yang dia pecek, ataupun daripada dumal, daripada bisu hak yang dia pecek. Hak ni bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dia pecek, punca daripada perbuatan dia hanya dimaafkan sedikit, tidak dimaafkan banyak. Okey, faham tak lagi? Katakanlah dia tengah semayang, Tok Imam baca panjang, puas duduk saja, dia pun pecek jerawat. Okey, itu baik darah, sikit dimaafkan. Tapi kalau banyak, tidak dimaafkan. Sebab kerana benda? Kerana perbuatan dia. Tapi ada pandangan yang kedua, pandangan hak yang dipilih oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri, bahawasanya mau pecek ke, keluar sendiri ke, pecah sendiri ke, maka dimaafkan sedikit dan banyak. Atau mengikut pandangan Imam Ibn Naqib Al-Misri, dimaafkan sedikit. Kalau pecek, pecek lah. Orang Terengganu kata pecek lah, pecek. Benda orang luar panggil benda ni, panggil benda ni sama je kan. Jadi kalau dia pecek, maka dimaafkan sedikit, tidak dimaafkan banyak. Kalau keluar sendiri, dimaafkan sedikit dan banyak. Dia ada bisu, bisu duduk kat betih. Sebagai contoh, bisu duduk betih. Lepas tu masa dia semayang tu, dia duduk tepi sobri. Dia duduk tepi sobri masa semayang. Masa duduk, orang sobri lagi duduk atas betih dia, gelepar kawan ni, pecah bisu, korban darah. Dimaafkan ke tak? Dimaafkan. Boleh? Katanya, wa amma ma'ul quruh wan naffatat in kana lahu raihatun karihatun fahuwa najis wa illa fada. Adapun air luka, air luka, kan kita luka ada air kan, dia peluh kita tak najis, darah najis. Sekarang ni kita luka ada air warna putih tau. Okey, mengikut mazhab Imam Syafi'i, hak yang warna putih tau, dia mengambil hukum peluh. Dia mengambil hukum peluh. Kalau sekiranya dia tidak berbau busuk, maksudnya hukum dia benda suci. Tapi bukan maksud boleh makan, bukan maksud boleh jilat. Jangan buat jilat pula ni. Lembu kambing tak apa dia jilat. Lembu kambing pak luka dia jilat, tu tak apalah, kita tak boleh. Hukum dia adalah suci. Maksudnya, kalau kita sembahyang tanpa kita basuh perkara tersebut terlebih dahulu, sembahyang kita sah. Begitu juga nafatat. Nafatat ni kita kata kan biasa kita buat kerja, lepas tu ni gelembung ada air dalam, necuh, benda dipanggil kita panggil necuh tangan bukan necuh kok, kita panggil benda kan kita buat kerja kan benda lebang air, kembang air, kembang air kan tangan kan, tangan tu ngapai kat umur, tangan lembut je. Jadi suruh nyaku sikit, coh benda kembang air, ada air dalam. Okey, itu makna nafadat. In kana lahu raihat. Sekarang ni hak yang kira hak yang kalau dak pecah tu tak ada masalah. Dak pecah. So kata ai darah duk dalam, darah beku. Faham? Tapi duk dalam nampak macam kena ketik di polong. Hak Terengganu kata kena ketik di polong kan. Ni kulit kena ketik di polong penuh darah tengok Tapi dak tu bit duk dalam nu tapi nampak najis tak ni? Dak, ia bukan kira hak dalam, kira hak luar tu bit Faham? Orang hak yang putih sepuk kita kata nampak sampai ke nampak darah mengalir. Najis tak? Mana najis? Ni kira hak tu bit luar. Jadi benda tu pecah. Pecah mengalir tengah sembahyang, lama nak Tok Imam baca, hidup main benda ni
pecah. Faham? Maka hukum dia najis ke suci? Mudah je. Ukuran dia adalah in kana lahu raihatun karihatun, jika ada baginya raihah, bau karihah yang busuk bau, bangor bau, fahuwa najis, maka hukum dia adalah najis, ataupun maka dia adalah najis. Wa illa fala. Mudah je ayat. Wa illa fala. Dan jika tidak, maka tidak. Jika tidak, maka tidak. Maksud mana jika tidak, maka tidak? Maksudnya wa illa ay wa illam yakul lahu raihatun karihah, jika tidak ada baginya bau yang busuk, fala ay fala yang jus, maka tidak najis ia, ataupun fala dia tidak dihukumkan najis, dihukumkan suci. Baik. Cuma Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hak yang disebut oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dalam kitab Tanwirul Masalik bi syarhi wa adillati Umdatis Salik wa Umdatun Nasik wa Umdatin Nasik, dia kata lagu mana? Dia kata Imam Nawawi mentarjihkan dalam kitab Minhajut Talibin, hukum dia suci secara mutlak, sama ada bau busuk ataupun tidak. Baik, wallahu a'lam. Jadi apa yang disebut di sini, najis ataupun suci kena tengok bau. Kalau bau busuk najis, kalau tak bau busuk maka hukum dia suci. Walau shalla bi najasatin jahilaha aw nasiyaha thumma ra'aha ba'da faraghihi a'adaha aw fiha batalat. Dan katanya, sekiranya seorang tu sembahyang binajasatin dengan najis. Najis di sini, maksud najis di sini adalah najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, hak tu kita tak mesti cara. Hak ni najis yang tidak dimaafkan. Dia sembahyang dengan najis, yakni najis yang tidak dimaafkan. Jahilaha, jahila tidak tahu. Ha kembali kepada najis. Dia tidak mengetahui najis tersebut, dia tak tahu najis. Au nasiyaha, ataupun lupa ia, ha kembali kepada najasah. Maksudnya dia tahu najis, tiba-tiba lupa. Dia tahu dah, pakaian ni najis weh. Dalam pakaian ni ada cicak mapuh weh. Sebagai contoh. Okey, dia tahu dah. Tiba-tiba sampai waktu masa semayang, dia pun ambil baju tersebut dia pakai. Itu makna dia? Dia lupa. Hak jahil ni memang tak tahu daripada asal lagi. Hak lupa ni asal dia tahu, lepas tu dia lupa. Thumma ra'aha ba'da faraghihi. Kemudian dia melihat najis tersebut selepas daripada selesainya dia seorang daripada sembahyangnya. Selepas daripada selesai daripada sembahyang, selesai daripada sembahyang, dia buat mari ba'da faraghihi ke ba'da faraghiha. Faraghihi kembali kepada seorang. Okey, setelah daripada selesainya seorang daripada sembahyang. Sebab kena tak nak rujuk kepada as-salah. Maka ketika tu a'adaha, tengok dia kena ulangkan balik kembali kepada as-salah. Dia kena ulangkan balik sembahyang tersebut. A'adaha ni ai wujuban, wajib dia kena ulang balik sembahyang itu. Jadi orang ni lepas daripada sembahyang baru tengok sedar taik cicak ada kaki dia. Dalam mazhab Imam Syafi'i, taik cicak dia tidak termasuk dalam najis yang dimaafkan. Tidak dimaafkan. Jadi lepas daripada sembahyang dia tengok taik cicak ada kaki. Yang mana dia yakin bahawasanya taik cicak tu ada pada kaki dia ketika dia sembahyang lagi. Maka ketika tu wajib dia kena ulang balik sembahyang. Pergi basuh kaki, ulang balik sembahyang. Dia tengok dah cicak mapuh duduk di baju dia, duduk atas belakang terus. Dia tengok dah, dia pun pakai baju, dia ingat. Itu makna lupa. Dia dah ingat dia pakai baju.
Lepas daripada selesai sembahyang, makmum curi dia. Tu, benda tu, atas belakang tu. Baru teringatlah, cicok mampu. Baru teringat. Itu makna lupa. Lepas daripada sembahyang, dia tahu. Dia tengok perkara tersebut. Yang mana benda yang ada ataupun najis yang ada pada badan dia, pada pakaian dia, pada tempat sembahyang dia, bukan najis yang dimaafkan, dan dia yakin najis tersebut telah ada padanya ketika dia sembahyang. Maka pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib dia kena ulang balik sembahyang tersebut. Itu makna a'adaha. Kalau masih lagi dalam waktu. Kalau habis dah waktu, maka kena qada balik sembahyang tersebut. Kerana suci daripada najis adalah syarat sah sembahyang. Menjadi kewajipan. Benda yang diwajibkan tiba-tiba ditinggalkan. Benda yang diwajibkan tiba-tiba ditinggalkan. Walaupun ditinggalkan dengan lupa, tetap benda tu menyebabkan sembahyang bermasalah. Maksudnya sembahyang tidak sah. Walau bagaimanapun, di sana ada pandangan yang kedua. Yang mana pandangan ni adalah pandangan yang Imam Nawawi sendiri cenderung, tak silap ingat dalam kitab Majmu', iaitu tidak perlu ulang balik dah. Kira pakai sembahyang tu sah. Ada sebahagian ulama kata tak perlu ulang dah, sebab kita tahu setelah daripada selesai sembahyang. Baik, au fiha batalat. Maksud ni dia lihat ba'da faraghihi. Hak ni dilihat fiha. Maksud dia fiha ai fi salah. Ketika tu batal sembahyang dia. Kalau dia tengok dalam sembahyang, batal sembahyang dia. Kalau dia tengok lepas daripada sembahyang, tak sah sembahyang dia. Kalau dia tengok dalam sembahyang, batal sembahyang dia. Masalah tengok lepas daripada sembahyang ni, tadi kita khabar dah, yang mana dia yakin najis tu berada dalam sembahyang. Kalau dia tidak yakin, dia tak yakin, ada kemungkinan najis tu telah ada dalam sembahyang dan ada kemungkinan baru kena. Sebab lepas daripada dia bagi salam, dia jakoh. 2 jakoh. Lepas tu dia rasa lain duk kaki dia. Dia pun tengoklah, dia tak cicok. Baru kena ke ataupun tak dah kena? Nampak? Jadi bermakna dia tidak yakin tak cicok tu ada dalam sembahyang. Maka kata ulama, sembahyang dia dikirakan sah. Tidak perlu dia ulang balik sembahyang tersebut. Kerana setiap benda yang baharu berlaku, dianggapkan ia berlaku pada waktu yang paling dekat. Dalam kaedah fiqh ada menyebut al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal setiap benda yang baru berlaku ditakdirkan, dianggapkan pada masa yang paling dekat. Jadi benda tu mungkin kena ketika sembahyang dan mungkin baru kena. Yang paling dekat adalah baru kena, maka kira baru kena. Sembahyang dia kira selesai, sah. Katanya walau asabahu tilu syawari'. Kalau kena kepada seseorang tanah jalan. Tanah jalan ni tanah yang dia tanah jalan, maksudnya tanah jalan tempat laluang dia. Tu makna jalan laluang. Dia tempat orang duk pergi mari, tiba-tiba kain dia ke tubuh dia kena tanah tu. Allah, tanah kain mi bahan di tanah. Faham? Kotor. Kain kotor ataupun luar kotor, jubah kotor, serban kotor kena tanah. Tanah saat itu ada tak kemungkinan najis? Ada kemungkinan tak suci? Ada kemungkinan. Duk main kambing, duk lalu kat tu, lembu duk lalu kat tu. Ada kemungkinan suci tanah tersebut, ada kemungkinan mutanajis. Tiba-tiba pakaian kita kena tanah, kotor lah. Adakah boleh kita sembahyang dengan pakaian tersebut ataupun tidak boleh? Kata ulama, fa illam yatahaqqaq najasatuhu fa huwa tahir.
Maka jika tidak jelas najisnya, tidak nyata najisnya, maka dikirakan suci. Kerana kita ambil asal. Asal suci. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun kuat sangkaan tanah tersebut najis. Walaupun kuat sangkaan najis. Tapi selama mana tidak yakin, maka kita kena ambil asal. Asal dia adalah suci. Maksudnya boleh kita sembahyang dalam keadaan baju tu kotor. Okey, kita buat contoh. Kita sekarang ni, kita pakai baju, kita buat kerja. Pergi cari daun kayu kambing. Masuk dalam seluk tu, masuk dalam seluk ni. Dah tempat seluk tu ada tak kemungkinan babi duk kubang situ? Ada. Tadi jumpa dah babi kan? Ada babi duk kubang situ, betul tak? Ada tak kemungkinan kuba duk main situ, berok situ, lembu duk berok situ? Tu. Beruang berok situ. Kan kawasan ni banyak ada lagi beruang kan? Benda tape berok situ. Ada kemungkinan. Dan ada kemungkinan tidak. Okey, jelas kan? Kena di baju kita. Bahkan kemungkinan yang kuat, babi duk kubang, tempat kubang babi je. Okey, tapi tahi kita tengok tak ada kan? Tempat kubang babi je. Kena baju kita. Adakah hukum dia najis ataupun suci? Mazhab Imam Syafi'i dikirakan hukum dia adalah suci, tidak najis. Sebab dia, sebab hak yang tempat kubang babi sekalipun, tempat kita hujang semua. Maksudnya ada kemungkinan yang besar bahawasanya tempat tersebut telah menjadi suci setelah daripada ditimpa oleh air hujan. Okey, boleh faham? Setelah daripada ditimpa oleh air hujan. Jadi tak perlu susah. Tak perlu susah hati pakai sembahyang gitu lah. Selama mana tak yakin. Kalau yakin dah busuk bango, jijak tarik babi, ni kena tarik babi, busuk bango. Ada tengok tarik babi, tarik babi. Lepas tu, aku nak yakin tarik babi. Tu pelawak diri sendiri kat tu. Tu pelawak tu. Dah tarik kena dah tarik babi, maka kenalah. Mai malah nak basuh 7 kali tu. Wak dah. Tadi duduk sebut tarik babi. Wak lolok nak tipu diri sendiri. Nak royak kata syok. Tu tak jadi gitu. Fa in lam yatahaqqaq najasatuhu fa huwa tahir. Wa in tahaqqaqaha, kalau sekiranya nyata najis, jelas najis, ufiya an qalilihi urfan, dimaafkan sedikitnya pada uruf. Kalau sedikit dimaafkan, tapi sedikit pada uruf. Kalau uruf kata sikit. Sedikit pada uruf bagaimana ukuran dia? Wa huwa ma yata'adzaru lihtirazu minhu, iaitu kadar barang ni, kadar yang payah. Yata'adzaru ai yata'adzar dengan makna payah, susah. Yata'adzaru susah, payah. Pelera nak jaga daripadanya. Nak jaga jadi payah. Tu dia kira sikit. Jadi kita kata memang payah kalau kita duduk lalu tempat tu, kawasan debu pula. Jadi memang kena. Luar sikit, kain sikit, tambah-tambah jubah hak yang bawah-bawah ni kena. Nak elok warna lagi. Betul tak gitu? Maka kira sikit tu. Tu ukuran sikit dalam bab ni. Wa yakhtalifu, dan berbezalah ia hak qada yang dimaafkan saat ni tu bil waqti, dengan waktu, berbeza dengan waktu. Mungkin musim hujan, cakap kita musim hujan lain daripada musim panas. Musim hujan teruk lagi kena kan. Jadi musim hujan sampai ke kawasan peha pun ada kena kok. Sikit-sikit coteng situ coteng sini, dimaafkan musim hujan. Tapi kalau musim panas, tak pernah sabarlah sampai kena kat peha tau. Tu benda boleh boleh elok, boleh jaga. Tapi kalau kena kat peha juga musim panas, maka tu tidak dimaafkan. Itu maksud dia. Ka'an kana ayyam al-amtar. Contoh seperti waktu tu adalah waktu turun hujan. Al-amtar jamak daripada matar.
Wa bi mawdhi'ihi, dan dengan tempatnya. Ataf pada kata bil waqti, berbezalah dengan tempat, minal badani wa thawb, daripada badang dan pakaian. Baik. Maksudnya kan kita tempat dan badang dan pakaian. Jadi kalau hak yang kawasan bawah dimaaflah, kalau kawasan atas tak maaf sebab mudah nak jaga. Betul tak gitu? Siapa kena atas, siapa kena di muka seluk, main warna gitu. Tak pernah sabar siapa muka pun kena seluk campur dengan najis yo. Campur dengan tai babi duk muka. Contoh kan, tak campur dengan tai anjing, tai anjing pula, tai kambing duk muka kau. Tak pernah sabar gitu. Katanya wala yu'fa an kathirihi, tidak dimaafkan banyak. Kalau banyak tidak dimaafkan. Katanya waman ajaza an izalati najasatin bi badanihi, waman ajaza an izalati najasatin bi badanihi, sesiapa hak yang tidak mampu untuk menghilangkan najis di badangnya, au hubisa fi mawdhi'in najis, ataupun ditahan pada tempat najis, salla, dia kena sembahyang, tetap wajib dia kena sembahyang, wa a'ada, dan wajib dia kena ulang balik sembahyang tersebut. Wa yanhani bisujudihi bihaitsu law zada asabaha, dan dia kena tunduk dengan sujudnya sekiranya kalau dia tambah lagi akan kena najis. Maksudnya jangan sujud atas najis lah. Faham? Jangan sujud atas najis. Dia kena sujud sokodo paling rendah, tapi jangan kena najis. Itu maksud dia. Wa yahrumu wad'ul jabhati 'alaiha, dan haram meletakkan dahi 'alaiha, ala an-najasah. Katanya walau ajaza an tathhiri thawbihi salla uryanan bila i'adah. Kalau sekiranya dia tidak mampu untuk membersihkan kainnya, kain dia najis tapi tidak mampu untuk membersihkan kain dia, tak ada air, maka salla uryanan, dia kena sembahyang dalam keadaan bertelanjang, bila i'adah, tanpa perlu diulang kembali sembahyang tersebut. Baik. Sebab dia, sebab dalam bab najis dia lebih berat daripada bab menutup aurat dalam bab masalah sembahyang ni. Dalam bab masalah sembahyang lah, jangan pandang aurat depan orang. Depan orang tu lain. Faham tak lagi? Jadi sekarang ni kalau syarat sah sembahyang, tutup aurat, suci daripada najis. Ada pakaian yang boleh ditutup aurat, tapi pakaian tu mutan najis. Kalau dia guna pakaian tersebut, jadi bermakna dia tidak mampu untuk menyucikan tubuh badan dia daripada najis, pakaian dia daripada najis. Jadi maksudnya bertembung di antara dua syarat ni, tutup aurat dengan suci daripada najis. Maka dia kena dahulukan syarat suci daripada najis. Maksudnya jangan disembahyang bersama dengan najis walaupun disembahyang dalam keadaan bertelanjang. Itu maksud walau ajaza an tathhiri thawbihi salla uryana bila i'adah. Adakah wajib kena ulang balik? Tak. Baik, tapi masalah dia sembahyang dengan najis yang tidak dimaafkan, dia wajib kena ulang balik sebagaimana hak yang kita sebut atas tadi. Walau lam yajid illa hariran salla fihi, kalau dia tidak dapat melainkan sutera, dia kena sembahyang di dalam sutera. Maksudnya antara perkara yang diharamkan kepada lelaki adalah sutera. Ni untuk orang lelaki. Jadi dia nak sembahyang, kain hak yang dapat menutup aurat tak ada, melainkan sutera je. Hak ada sutera, sedangkan sutera diharamkan. Maka kata ulama dalam hal ini dia kena pakai sutera untuk menutup aurat dia dalam sembahyang. Ini termasuk dalam keuzuran yang boleh seseorang itu memakai sutera. Adakah sutera haram kan? Apa dia pakai benda haram? Dia gini, sutera ni haram tapi bukanlah haram mutlak. Haram untuk lelaki, tidak untuk perempuan. Haram untuk lelaki kalau sekiranya tidak ada hajat yang tertentu. Kalau ada hajat, contoh dia nak pakai pakaian lain sebab gatal dan seumpamanya,
maka boleh dipakai sutera. Katanya wa in khafiyatin najasatu fi thawbin wajaba ghasluhu kullihi wa la yajtahid fa in akhbarahu thiqatun bi mawdi'iha i'tamadah. Jadi untuk malam ni kita rasa kena berhenti sini dulu. Ada yang nak minta sedikit uzran, kena berhenti sini dulu. Biarlah baca sikit aja malam ni. Sekejap je baca, tinggal lebih kurang dalam 15 minit lagi. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, nak minta keuzuran. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.